Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya dapat saya sekali lagi membentangkan tajuk Sejarah Alam dan Manusia yang membincangkan tentang banding beza antara teori sejarah barat dengan fakta sejarah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Siri yang ke-12 ini merupakan sambungan kepada tajuk Tamadun Awal Manusia. Perbincangan kali ini adalah berkaitan dengan tamadun awal pasca banjir zaman Nabi Nuh AS. Tamadun awal pasca banjir zaman Nabi Nuh AS. Selepas banjir besar yang melanda dunia pada zaman Nabi Nuh AS, muncul beberapa tamadun awal manusia yang disembunyikan oleh ahli sejarah barat tetapi diceritakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta masih mempunyai tinggalan sejarah. Antaranya ialah pertama, kaum Ad iaitu kaum Nabi Hud AS. Yang kedua, kaum Samud iaitu kaum Nabi Saleh AS. Ketiga, kaum Nabi Lut. Keempat, kaum Nabi Syuaib. Pertama, tamadun yang dibina oleh kaum Ad iaitu kaum Nabi Hud AS yang merupakan golongan manusia paling awal yang tinggal di muka bumi selepas banjir pada zaman Nabi Nuh. Kaum Ad merupakan satu kaum yang bertamadun. Mereka tinggal di Al-Ahqaf yang bererti bukit pasir yang terletak di Yaman, iaitu antara Oman dan Hadramaut. Sekarang ini dikenali dengan Arabul Khali. Ibu kota kaum Ad ialah Iram. Nabi Hud telah memberi peringatan kepada kaumnya, iaitu kaum Ad, supaya menyembah Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf. Wa qad khalatin nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Dan ingatlah peristiwa Nabi Hud, iaitu saudara kaum Ad, ketika ia memberi amaran kepada kaumnya yang tinggal di lembah Al-Ahqaf. Sedang amarannya itu samalah seperti amaran-amaran yang telah diberikan oleh rasul-rasul yang terdahulu daripadanya dan yang datang sesudahnya, dengan berkata, janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari yang besar, iaitu huru-haranya. Surah Al-Ahqaf ayat ke-21. Tetapi kaum Ad mendustakan rasulnya Nabi Hud AS. Allah telah membinasakan mereka sehancur-hancurnya. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. Dan juga pada kisah kaum Ad terdapat perkara-perkara yang menjadi intibar. Ketika kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang tidak mengandungi sebarang kebaikan. Angin itu tidak meninggalkan sesuatu pun yang dirempuhnya, melainkan menjadikannya hancur seperti debu. Surah Az-Zariyat ayat ke-41 dan 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Wataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Adapun Ad, yaitu kaum Nabi Hud, maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang, yang melampau kencangnya, yang diarahkannya menyerang mereka 7 malam 8 hari, terus menerus. Kalau engkau menyaksikannya, maka engkau akan melihat kaum itu bergelimpangan mati, seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang tumbang dan numpang. Surah Al-Haqqah ayat ke-6 dan ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha wasbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Yang menghancur leburkan segala-galanya dengan izin Tuhannya. Setelah azab itu menimpa mereka, maka menjadilah mereka punah ranah. Tidak ada yang kelihatan melainkan tempat-tempat tinggal mereka. Demikianlah kami membalas kaum yang berdosa. Surah Al-Ahqaf ayat ke-25. Kedua, kaum Samud, yang merupakan kaum Nabi Soleh yang telah membina tamadun selepas kaum Ad. Tempat tinggal mereka ialah di Al-Hijr, nama sebuah daerah pegunungan di Wadi Qura, di antara Madinah dan Syria. Nabi Soleh diperintahkan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kaumnya, iaitu kaum Samud, supaya menyembah Allah. Tetapi baginda telah didustakan oleh kaum Samud. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Dan demi sesungguhnya penduduk Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul. Surah Al-Hijr ayat ke-80. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan kaum Samud ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma Samudu fa'uhliku bit-taghiyah. Maka masing-masing menerima azab dunianya. Adapun kaum Samud, iaitu kaum Nabi Soleh, maka mereka telah dibinasakan dengan petir yang melampau dahsyatnya. Surah Al-Haqqah ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna 'alaihim sayhatan wahidah fakanu kahashimil muhtazir. Sesungguhnya kami hantarkan kepada mereka satu pekikan yang dahsyat, yang menjadilah mereka hancur seperti ranting-ranting dan daun-daun yang pecah hancur, yang dikumpulkan oleh pemilik kandang binatang ternak. Surah Al-Qamar ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Ka'an lam yaghnaw fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li Samud. Dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh satu letusan suara yang menggempakan bumi. Lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Mereka punah ranah, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah, sesungguhnya kaum Samud itu kufurkan Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi kaum Samud. Surah Hud ayat ke-67 dan 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu ahlaka 'adanil ula wa thamuda fama abqa. Dan bahawa sesungguhnya dialah yang membinasakan kaum Ad yang pertama, iaitu kaum Nabi Hud, dan kaum Samud, iaitu kaum Nabi Soleh. Maka tidak ada seorang pun dari kedua-dua kaum itu yang dibiarkan hidup. Surah An-Najm ayat 50 dan 51. Bekas-bekas daripada kebinasaan kedua kaum, iaitu kaum Ad dan Samud, masih lagi boleh dilihat sehingga ke hari ini. Allah meninggalkan bekas-bekas ini untuk memberi pengajaran kepada manusia dan sebagai membuktikan kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'adan wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Dan ingatlah peristiwa kebinasaan Ad, iaitu kaum Nabi Hud,
dan Samud, iaitu kaum Nabi Soleh. Dan telah pun ternyata kepada kamu sebahagian dari bekas-bekas tempat kediaman mereka. Surah Al-Ankabut ayat ke-38. Ketiga, kaum Nabi Lut. Tempat tinggal mereka bernama Sodom. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahawa Sodom terletak di dalam Laut Mati atau Laut Caspian. Tempat tinggal mereka telah dimusnahkan disebabkan kezaliman mereka. Muhammad bin Ka'ab Al-Qudhi berkata negeri kaum Lut terdiri daripada 5 wilayah, iaitu Sodom, wilayah yang terbesar, Syu'bah, Sya'ud, Umarah dan Tauha. Nabi Lut AS ialah sepupu kepada Nabi Ibrahim AS yang diutuskan kepada kaumnya supaya menyembah Allah dan melarang kaumnya daripada melakukan kemungkaran, iaitu homoseksual. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad anzarahum batsatana fatamaru bin nuzur. Dan demi sesungguhnya Nabi Lut telah memberi amaran kepada mereka mengenai azab seksa kami. Dalam pada itu mereka tetap mendustakan amaran-amaran itu. Surah Al-Qamar ayat ke-36. Bandar Sodom dan bandar-bandar kaum Lut yang lain telah dimusnahkan oleh Allah dalam azab yang menimpa kaum Lut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzarin. Dan kami hujani mereka dengan hujan yang membinasakan, maka amatlah buruknya hujan azab yang menimpa orang-orang yang telah diberi amaran. Surah An-Naml ayat ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka apabila datang masa pelaksanaan perintah kami jadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan, tertimbus segala yang ada di muka bumi. Dan kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu. Surah Hud ayat ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khazatuhumus sayhatu musyrikin faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Akhirnya mereka pun dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi ketika matahari terbit. Maka kami jadikan negeri kaum Lut itu tunggang terbalik, tertimbus segala yang ada di muka buminya, dan kami hujani atasnya dengan batu dari tanah yang dibakar. Surah Al-Hijr ayat ke-73 dan 74. Kesimpulannya, teori sejarah barat mengatakan bahawa tamadun Mesopotamia merupakan tamadun pertama manusia dan tamadun Mesir merupakan tamadun kedua di dunia. Ada bertentangan dengan fakta sejarah sebenar dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebenarnya manusia bertamadun sejak zaman Nabi Adam AS lagi, tetapi kesan daripada tamadun awal itu musnah akibat banjir besar pada zaman Nabi Nuh AS. Selepas daripada banjir besar itu muncul pula dua tamadun besar, iaitu kaum Ad dan kaum Samud, iaitu kaum Nabi Hud dan kaum Nabi Soleh sebelum zaman Nabi Ibrahim di Babylon. Kesan peninggalan daripada tamadun Ad dan Samud masih lagi wujud, namun disembunyikan dalam catatan sejarah oleh ahli sejarah barat. Bagi mengikuti siri seterusnya, iaitu penghayatan tamadun, bagi sesiapa yang masih belum like, share dan subscribe, boleh melakukannya demi untuk penyebaran ilmu. Mudah-mudahan diberkati Allah. Aqulu qali hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.